Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Aida dan juga rakan-rakan sekalian. Untuk tajuk tugasan berkumpulan kami iaitu reka bentuk kajian kuasa eksperimen. Kami terdiri daripada 5 orang. Namun salah seorang daripada ahli kami tidak dapat meneruskan pengajian di atas faktor-faktor yang tak dapat dielakkan. Nama saya ialah Nur Aisyah binti Mustafa Al-Bakri. Dan rakan-rakan saya ialah Nur Roshidah binti Muhammad Ismail, Syariza Amira binti Sarif, Yak Wan Mi, Zamila binti Abdul Aziz, iaitu salah seorang grup kami yang tadi saya sebutkan, Yak Wan Mi, dia tidak dapat hadir. Pengenalan dari segi reka bentuk pendidikan ada dua, kuantitatif dan kualitatif. Namun kuasi eksperimental ada di bawah kuantitatif. Dari segi pengenalan, reka bentuk kuasa eksperimen digunakan bagi melihat atau menilai kesan sesuatu program, aktiviti, kaedah dan sebagainya dalam keadaan sampel kajian tidak dapat dipilih secara rawak untuk melihat perbandingan dua atau lebih set data. Chua Yan Piao 2006. Digunakan terutamanya apabila penyelidik ingin menilai kesan rawatan ke atas sekumpulan responden yang mempunyai ciri-ciri khas yang menyebabkan pengagihan kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan secara rawak tidak dapat dilakukan. Chua Yan Piao 2021. Menurut Campbell dan Stanley 1966, sampel kuasi eksperimen melibatkan satu kumpulan eksperimen sahaja, iaitu tiada kumpulan kawalan. Sampel kajian akan dibahagikan kepada kumpulan lemah dan sederhana. Satu kumpulan rawatan dari intact group untuk mengkaji kesan olahan pemboleh ubah bebas. Reka bentuk kajian kuasi eksperimen daripada segi definisi. The word kuasi means as if or almost, so quasi experiment means almost a true experiment. Perkataan kuasi bermaksud seolah-olah atau hampir. Maka eksperimen kuasi bermaksud seolah-olah reka bentuk eksperimen yang sebenar. Tetapi reka bentuk kuasi eksperimen bukan sebenar-benar eksperimen kerana tiada pembahagian rawak dilakukan. Kajian eksperimen kuasi, kuasi eksperimental dan juga dikenali sebagai kaedah eksperimen separa semi-eksperimental. Seterusnya, rakan saya Nur Zamila akan membentangkan slide. Silakan. Terima kasih Aisyah. Assalamualaikum. Saya pembentang yang kedua, Zamila binti Abdul Aziz. Saya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan ciri-ciri kuasi eksperimen. Ciri yang pertama ialah reka bentuk kajian ini, reka bentuk kuasi eksperimen ini akan digunakan apabila berlaku situasi di mana penyelidik tidak dapat memenuhi mana-mana satu daripada syarat dalam kajian eksperimen tulen. Untuk syarat dalam kajian eksperimen tulen, yang pertama perlu ada hanya satu sahaja pemboleh ubah bersandar yang dimanipulasikan pada satu masa tertentu. Perlu ada kumpulan kawalan dan responden perlu dipilih secara rawak sama ada dalam kumpulan kawalan atau dalam kumpulan eksperimen. Jadi untuk kuasi eksperimen, tiga syarat ini tidak dapat dipenuhi. Untuk pemilihan responden secara rawak, menurut Creswell 2009 dan American 2005, bagi eksperimen tulen, kesemua pemboleh ubah perlu dikawal sama ada memanipulasi secara fizikal, statistik atau pemilihan secara rawak. Dan eksperimen tulen juga mengutamakan perbezaan antara kumpulan responden secara semula jadi. Jadi situasi ini tidak terdapat pada kuasi eksperimen. Ciri yang seterusnya ialah kuasi eksperimen ini digunakan untuk menggantikan reka bentuk eksperimental apabila responden tidak dapat diagihkan secara rawak. Pembahagian rawak ini sukar dijalankan disebabkan keadaan tertentu seperti pemboleh ubah atribut seperti jantina, pendapatan, kaum dan sebagainya. Kuasi eksperimen juga memerlukan kawalan terhadap pemboleh ubah secara tegas. Seterusnya, baiklah kuasi eksperimen
ada 3 reka bentuk. Reka bentuk yang pertama iaitu ujian pra-pasca kumpulan-kumpulan tidak seimbang. Okey, iaitu di mana reka bentuk ini adalah yang paling banyak digunakan dalam kajian keberkesanan dalam bidang pendidikan. Terdiri daripada 2 kumpulan responden iaitu kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan yang mempunyai ciri-ciri yang hampir sama. Perbezaan antara kedua-dua kumpulan responden itu ditentukan dengan analisis ujian T dan ujian ANOVA. Okay. Seterusnya, reka bentuk yang kedua, reka bentuk regresi tidak bersambungan. Biasanya kaedah ini digunakan dalam kajian yang melibatkan kumpulan khas. Analisis ujian regresi digunakan untuk melihat keberkesanan sesuatu kaedah atau program. Reka bentuk yang ketiga, reka bentuk siri masa, iaitu kajian jangka masa panjang yang memerlukan masa dan tenaga yang banyak. Reka bentuk ini melibatkan beberapa pengukuran yang sama ke atas pemboleh ubah bersandar pada tempoh masa yang berlainan sama ada sebelum ataupun selepas rawatan diberikan. Okay, pengukuran yang secara berulangan akan dilakukan sama ada sebelum dan juga selepas rawatan diberikan kepada kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan ini bagi meningkatkan kepercayaan reka bentuk ini. Seterusnya, kita lihat kepada kelebihan dan kelemahan kajian kuasi eksperimen. Kelebihan yang pertama ialah penyelidik dapat menentukan pemboleh ubah yang akan dikaji dan pemboleh ubah yang akan diambil kira bagi mengukur perubahan yang berlaku. Kelebihan yang kedua, penyelidik akan lebih yakin bahawa pemboleh ubah tidak bersandar telah menyebabkan perubahan ke atas pemboleh ubah bersandar akibat faktor-faktor kawalan yang terlibat. Dan kelebihan yang ketiga, kajian eksperimen kuasi ini yang mana dijalankan dalam jangka masa panjang juga akan memberi peluang kepada penyelidik untuk melihat perubahan-perubahan yang berlaku merentasi masa. Okay. Kita lihat pada sudut kelemahan. Okay. Untuk kuasi eksperimen ini, kelemahan yang diperoleh ialah responden mungkin mengubah tingkah laku mereka kerana mereka diperhatikan. Okay. Yang kedua, kajian yang dilakukan kemungkinan besar tak dapat memberi gambaran atau mewakili populasi yang lebih besar kerana rata-rata responden yang terlibat tu dalam kajian sosial ni dia menawarkan diri dia secara sukarela. Dan kelemahan yang ketiga, terdapat faktor dalaman dan faktor luaran yang mempengaruhi kesahan kaedah eksperimen kuasi ini, yang di mana nanti rakan saya seterusnya akan membincangkanlah berkenaan dengan kesahan kaedah eksperimen ini. Okay, jadi saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Jamila. Baiklah, saya Syaliza Almira binti Sarif akan meneruskan pembentangan berkenaan dengan kuasi eksperimen, iaitu isu kesahan dan kebolehpercayaan dalam reka bentuk penyelidikan kuasi eksperimen. Okay, untuk isu kesahan dan kebolehpercayaan ini terbagi kepada dua, iaitu faktor dalaman dan juga faktor luaran yang boleh mempengaruhi kepada kesahan kaedah kuasi eksperimen. Okay, kita lihat dahulu dari segi faktor dalaman yang boleh mempengaruhi kesahan kaedah kuasi eksperimen. Okay, terdapat 6 faktor yang boleh menyebabkan boleh mempengaruhilah kepada kesahan kaedah kuasi eksperimen, iaitu yang pertama dari segi sejarah, di mana sejarah merujuk kepada peristiwa-peristiwa yang timbul di antara tarikh mula dan tarikh akhir proses eksperimen. Sebagai contoh, katalah pengkaji ingin mengkaji terhadap pelajar sekolah menengah atas tingkatan 5 contohnya. So dia kena ambil daripada tahun bila dia nak mulakan. Contoh katalah kita ambil tahun ni 2023 pada Mac 2023 hingga Jun 2023. So dia ada jangka masa tertentulah untuk digunakan sebagai dia punya eksperimen kajian lah. Okay, yang kedua dari sudut kematangan, faktor yang boleh menyebabkan kepada kesahan kuasi eksperimen lah. Okay, dari segi kematangan iaitu merujuk kepada hubungan kesan dan akibat yang dipengaruhi oleh faktor jangka masa eksperimen. Okay, untuk kajian kuasi eksperimen, penyidik perlu memastikan tempoh yang dijalankan bersesuaian dengan kadar rawatan yang perlu diterima oleh peserta kajian lah. So bermaksud pengkaji tidak boleh mengambil tempoh kajian itu terlalu pendek
dan terlalu lama untuk dibuat kuasi eksperimen lah. Okey, faktor yang ketiga adalah regresi. Regresi boleh merujuk kepada skor yang dicerap dalam satu jangka masa yang panjang dalam sesuatu kajian. Membentuk cerapan regresi menghampiri mean. So dia ada kata hasil dapatan yang menggunakan kaedah regresi, iaitu dengan mencari dari segi dapatannya adalah mean lah. Untuk faktor yang keempat adalah pemilihan. Bermaksud pengkaji perlu memilih siapakah responden yang ingin dia adakan untuk, ataupun dia ingin ujilah untuk melihat keberkesanan kajian tersebut. Okay. So dalam pemilihan peserta kajian ni, pengkaji kena pastikan kumpulan yang akan menerima proses tersebut adalah daripada isu yang sama. Sebagai contoh, katalah pelajar tidak memahami topik tentang perniagaan. So kita kena pastikan kumpulan-kumpulan yang dijadikan sebagai responden ini mempunyai isu yang samalah. Okey, kemudian yang kelima adalah mortality. Mortality bermaksud kesan yang diakibatkan oleh keadaan di mana peserta kajian menarik diri dari meneruskan kajian sebelum tarikh kajian itu tamat. Okay, yang keenam pula adalah pemberian rawatan. Bermaksud dalam kuasi eksperimen ini terdapat dua kumpulan rawatan yang perlu diberi perhatian lah. So dalam kumpulan tersebut adalah kumpulan kawalan dan juga kumpulan rawatan. Okey, kita pergi kepada faktor luaran pula, iaitu interaksi antara pilihan dengan rawatan. Yang kedua, interaksi antara penetapan tempat dengan rawatan. Yang ketiga, interaksi antara sejarah dengan rawatan. Yang ini merujuk kepada faktor luaran yang boleh mempengaruhilah kepada kesahan kaedah kuasi eksperimen. Okay, seterusnya adalah yang ini pula merujuk kepada prosedur reka bentuk kajian kuasi eksperimen. Proses ataupun prosedur yang terlibat, yang pertama adalah pendidik akan membuat hipotesis terhadap pemboleh ubah bebas yang akan menyebabkan berlakunya perubahan terhadap pemboleh ubah bersandar. Proses yang kedua adalah pemboleh ubah bersandar akan diukur menggunakan kaedah ataupun reka bentuk yang dipilih lah. Proses yang ketiga pula adalah pemboleh ubah bersandar akan dirangsang oleh pemboleh ubah tidak bersandar. Yang keempat, pemboleh ubah bersandar akan diukur bagi melihat sama ada berlakunya perubahan terhadap pemboleh ubah bersandar apabila pemboleh ubah tidak bersandar dimanipulasikan. Maksudnya dia ada membuat sesuatu kaedah rawatan lah kepada kumpulan tersebut. Yang kelima, merekodkan mana-mana perubahan dan tindak balas yang berlaku sepanjang eksperimen dijalankan. Dan yang akhir sekali adalah pendidik juga akan memerhatikan perkaitan antara rangsangan dan pemboleh ubah bersandar dengan membuat satu lagi ujian yang tidak memberikan rangsangan kepada subjek kajian, iaitu kumpulan kawalan. Seterusnya adalah kumpulan kami telah memilih artikel berkenaan dengan keberkesanan modul komik mata pelajaran perniagaan tingkatan 4, di mana artikel ini ada menggunakan konsep kuasi eksperimen. Okey, artikel ini tujuan kajiannya adalah yang pertama mengenal pasti tahap keberkesanan modul komik dalam mata pelajaran perniagaan tingkatan 4, dan tujuan yang kedua adalah mengenal pasti perbezaan skor tahap keberkesanan modul komik bagi mata pelajaran perniagaan tingkatan 4 antara kumpulan kawalan dan juga kumpulan rawatan dengan menggunakan ujian pra dan juga ujian pasca. Pemboleh ubah yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian ini bagi pemboleh ubah bersandar, tidak bersandar. Dalam kajian ini ialah modul komik perniagaan, manakala pemboleh ubah bersandar pula ialah tahap pencapaian penguasaan fakta murid perniagaan. Yes, yang ini merujuk kepada kerangka konsep kuasi eksperimen, iaitu pemboleh ubah tidak bersandar tadi merujuk kepada kumpulan menggunakan komik bagi modul perniagaan, manakala pemboleh ubah bersandar pula ada nak melihat dari segi pencapaian pelajar-pelajar tingkatan 4 lah. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Terima kasih Syariza Amira. Saya Nur Rosida binti Muhammad Ismail. Saya akan meneruskan
tentang teori kajian. Baik, kajian ini telah menggunakan model konstruktivism 5 fasa NIDM 1987. Terdapat 5 fasa, iaitu pertama dikaitkan dengan orientasi di mana guru akan mewujudkan atau menyediakan suasana bilik darjah yang boleh merangsang dan menarik minat murid dalam pembelajaran. Fasa yang kedua melibatkan pencetusan idea. Contohnya seperti guru akan mengadakan pelbagai aktiviti seperti perbincangan dalam kumpulan, perbincangan secara kumpulan, menggunakan kaedah pembelajaran interaktif serta membuat laporan dengan menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan baru yang akan dipelajari. Fasa ketiga pula bergantung kepada penstrukturan semula idea. Di sini guru akan memberi jenis tugasan yang berstruktur untuk membolehkan murid mencabar idea asal mereka atau rakan mereka. Fasa keempat ialah aplikasi idea apabila murid dapat menyelesaikan pengetahuan baru dengan menyelesaikan masalah dalam situasi yang baru. Dan fasa yang terakhir iaitu fasa yang kelima iaitu fasa refleksi. Di sini memerlukan kerjasama murid untuk membuat refleksi iaitu membandingkan pengetahuan asal dengan pengetahuan baru dan merenung kembali proses pembelajaran yang mengubah idea mereka. Populasi kajian diambil daripada murid tingkatan 4 dari salah sebuah sekolah di daerah Bera Pahang. Manakala sampel kajian pula telah melibatkan 60 murid tingkatan 4 yang mengambil mata pelajaran perniagaan. 60 orang murid tersebut diambil daripada dua kelas yang berbeza. 30 murid dari kelas perniagaan A digunakan sebagai kumpulan kawalan, manakala 30 lagi murid dari kelas perniagaan B digunakan sebagai kumpulan rawatan. Instrumen untuk reka bentuk ini menggunakan soal selidik dan ujian penilaian. Jadi reka bentuk ini telah menggunakan kuasi eksperimen. Kemudian analisis deskriptif telah digunakan bagi menjana nilai tahap modul komik perniagaan. Sementara analisis inferensi digunakan bagi mendapatkan perbezaan keberkesanan komik antara dua kumpulan. Kebolehpercayaan dan juga kesahan. Kebolehpercayaan ialah kestabilan, ketekalan, konsisten antara satu sama lain dan membawa kepada kebolehpercayaan item. Manakala kesahan pula ialah sejauh mana darjah ujian itu sah mengukur apa yang ingin diukur. Berdasarkan kebolehpercayaan dan kesahan kajian ini, dari segi soal selidik, nilai perkali Cronbach alpha sebanyak 0.960 telah digunakan. Ini menunjukkan setiap item yang mempunyai nilai perkali Cronbach alpha melebihi 0.7 merupakan nilai kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi dan baik menurut Tabor 2017 dan Muhajan 2017. Sementara untuk ujian penilaian diukur melalui indeks kesukaran dan juga indeks diskriminasi di mana penilaian berbentuk soalan ujian objektif dan subjektif diterima dalam kajian ini. Berdasarkan analisis data, objektif pertama telah dianalisis berdasarkan statistik deskriptif dengan nilai skewness X sama atau kurang -1 dan lebih atau sama daripada 1 menurut Creswell 2012. Ujian pula menggunakan nilai signifikan sebanyak 0.05. Analisis deskriptif melibatkan pengujian tahap persepsi murid terhadap modul komik menggunakan nilai skor min dan sisihan piawai. Manakala analisis inferensi dijalankan untuk mengenal pasti perbezaan skor tahap keberkesanan
antara dua kumpulan dengan menggunakan ujian T, pra dan pasca. Dapatan daripada kajian ini, perbincangan kajian dibahagi kepada hasil analisis profil responden dan pemerolehan borang soal selidik mengenai keberkesanan modul komik mata pelajaran perniagaan tingkatan 4. Dapatan kajian menunjukkan bahawa keberkesanan modul komik mata pelajaran untuk perniagaan berada pada tahap tinggi bagi konstruk isi kandungan, interaksi, kepentingan dan aktiviti pembelajaran. Dapatan kajian keseluruhan telah mendapati murid mempunyai persepsi yang tinggi terhadap modul komik perniagaan dalam meningkatkan pencapaian penguasaan fakta mata pelajaran perniagaan tingkatan 4. Kajian ini penting bagi memartabatkan keberkesanan mata pelajaran perniagaan agar murid dapat memahami kandungan mata pelajaran ini dengan mudah. Sebagai cadangan, pengkaji telah mencadangkan supaya kajian akan datang dapat menguji perbezaan keberkesanan modul komik di kalangan murid di sekolah bandar dan di luar bandar. Setakat ini saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.